Semua ada cita-cita untuk jadi kaya raya. Tapi apakah jalannya? Aku nak share kat korang, sepanjang aku habis universiti sampailah sekarang, aku tak pernah bekerja di bawah orang yang dalam jangka masa yang panjang. Aku ambil pengalaman untuk bekerja bawah orang, tapi aku memang sejak zaman belajar aku memilih untuk jadi usahawan. Kenapa aku memilih usahawan aku tu sebagai satu kerjaya? Satunya, mengenali diri aku sendiri. Aku memang tak boleh berada di tempat yang bukan tak boleh berada di bawah sampai tak boleh mentaati orang yang di atas aku. Tapi aku suka membina polisi sesuatu institusi ataupun satu keadaan. So kalau kata aku jadi zaman universiti dulu, aku masuk kelab mana-mana, dalam jiwa aku bila aku masuk kelab tu, aku bukan nak jadi ahli sahaja, aku nak jadi orang yang boleh menggubal polisi. So itu perangai aku. Adakah perangai itu salah? Aku rasa tak salah. Dan inilah yang mendorong aku kenapa aku nak jadi usahawan. Semua orang akan cakap usahawan ni akan ada masa sendiri. Betul, jawapannya betul, ada masa sendiri, tapi bukanlah masa main-main. So usahawan ni adalah satu, dia ada masa tersendiri, dan kadang-kadang lebih daripada masa orang yang kerja dengan orang. Kami bekerja hampir 24 jam. Kita kena fokus kepada bisnes, kena fokus kepada perkembangan perniagaan kita. Kita kena melihat sudut-sudut yang kita boleh masuk. Kita kena tengok apa yang perlu diubah suai ataupun improve dalam kita punya sistem syarikat. So perkara-perkara ni sebenarnya dia menjadi topik yang sering berbual dalam kepala seorang pemilik syarikat untuk sentiasa improve dia punya syarikat dan juga membesarkan syarikat dia. So kadang-kadang kita rasa, oh baguslah kau buat bisnes, pergi kerja pukul 10, balik pukul 3, ataupun pergi masuk office pukul 9, balik pukul 4, lebih awal daripada orang lain. Tapi di sebalik rupa seorang usahawan tu, walaupun dia drive, dia masih fikir dia punya syarikat. Walaupun dia tengah masak, dia tengah fikir dia punya staff dia. Kalau dia tengok TV pun, walaupun mata tu tengah tengok kat TV, tapi kepala tu tengah fikir, oh sepatutnya buat begini dalam syarikat aku. So itulah usahawan. Walaupun masa dia dekat office begitu, tapi di luar office tu sebenarnya adalah masa dia bekerja juga untuk mengembangkan syarikat. Jadi kalau kata anda rasa usahawan ini boleh menyebabkan anda boleh main golf setiap hari ataupun keluar melancong setiap hari, jawapan dia kurang tepat untuk kata ya. Tapi bila kita dah selesai beberapa tugas, akan ada masa yang banyak terluang, tapi bukan untuk dibazirkan, untuk kita menambah idea baru, baca buku, cari kawan-kawan yang baru untuk kita dapat idea, kita nak mengolah syarikat tu kepada satu benda yang lebih besar. Yang kedua, orang selalu cakap kalau jadi usahawan ni nanti hidup kaya raya. Jawapan dia betul. Sebab apa? Aku sendiri memang bila aku fikir mana-mana bidang yang akan aku kerja, kalau nak gaji besar ni, memang kena jadi bos lah. Jadi takkanlah nak perjalanan nak jadi bos tu, dia ada banyak banyak perlawanan dia. Nak jadi the best staff of the month, nak dapat award of the year. Jadi nak naik ke jadi bos tu mungkin perjalanan dia panjang. Ada jalan shortcut, iaitu jadi buka syarikat sendiri, berniaga sendiri. So dia dah jadi bos dah. Tapi taklah hari ni buka syarikat, hujung bulan terus gaji puluhan ratusan ribu. Dia tak macam tu. Usahawan, aku sendiri personally pernah je rasa sepanjang tahun gaji aku kurang daripada RM1,000. Aku pernah juga rasa gaji yang besar, lepas tu jatuh balik. Aku pernah rasa benda tu. Tapi nak kata hidup terlalu selesa, jadi usahawan mesti jadi hidup selesa, tak. Ada pertempuran, ataupun aku tak tahu nak guna bahasa apa, ada pergaduhan dalam industri ni yang ramai orang salah faham. Nak hidup mewah ni betul boleh, tapi dia punya pertempuran dia tu, kalau kau kalah di awal, memang kau akan kalah selamanya. Tapi tak bermaksud kalah selamanya tu kau tak boleh bangkit. Sebab usahawan ni orang kata kalau dia jatuh 9 kali, dia akan bangkit 11 kali. So mungkin awal-awal tu dah jatuh kan, tu pertama kali jatuh, tapi dia akan bangkit. Apa pun jadi, dia akan bangkit lah. So that's the real usahawan yang aku rasa. Sepanjang dalam aku hidup dalam circle usahawan, kau belasah lah dia macam mana pun, kau akan nampak dia akan menyinari juga diri dia, walaupun tak perlu ada orang lain. Kalau soal gaji besar,
memang semua bisnes akan, kalau untung akan dapatlah gaji besar. Tapi kebanyakan businessman yang baru nak mula ni, dia nak gaji besar tapi dia tak nak membesarkan syarikat dia tu di awal. Maksudnya dia tak fikir proses tu, dia fikir apa hasilnya. Kita takkan dapat hasil kalau kita tak pergi proses yang pergaduhan yang hebat ni lah, pembantaian industri, kompetitor dan sebagainya. Okey, yang ketiga, semua orang ada idea untuk live above average. Maksudnya kalau average orang hidup dekat rumah begini, kereta begini, usahawan ni dia ada satu jiwa yang aku nak hidup lebih daripada orang lain. Tapi aku nak memberi nasihat kepada usahawan di luar sana, bukanlah kekayaan engkau tu untuk dikongsikan kepada mata-mata masyarakat yang lain. Kita yakin ada je dalam kalangan kawan-kawan kita yang tak ada income macam kita ataupun tak ada life macam kita. Boleh jadi itu akan menimbulkan hasad dengki ataupun diorang akan menghukum kita sebagai orang yang riak. So apa cadangan aku adalah, kalau kau duduk dalam kalangan usahawan, bolehlah tunjuk kemewahan kau. Tapi kalau dalam orang-orang yang biasa yang bukan mempunyai income macam kau, tolonglah rendah diri dan hiduplah seperti orang biasa. Kemewahan tu akan dapat. Betul juga kita nak hidup dalam keadaan ada kemewahan yang bila kita hidup dalam keadaan mewah, apa yang kita akan dapat adalah satu benda yang berbeza daripada orang lain. Aku bukanlah datang daripada keluarga yang senang. So bila aku berada di satu tahap yang aku boleh hidupkan suasana aku sendiri, memang aku nak ada library sendiri dalam rumah, aku nak anak aku ada tempat dia belajar, aku nak ada anak-anak aku ada tempat dia bermain sahaja. Sebab aku rasa dengan kita memisahkan ruang-ruang tersebut, dia dapat tahu bila dia berada di ruang ni, dia kena tidur. Bila dia berada di ruang ini, dia kena belajar. Bila dia berada di ruang ni, dia kena makan dia elok. Jadi tak semua keluarga dapat merasai nikmat ini. Tapi saranan aku adalah, sekiranya engkau mengimpikan satu hidup yang kaya raya itu, dengan menjadi usahawan akan membantu. Tapi bukanlah hari ini jadi usahawan, besok terus kaya.